Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan rakan telah menyertai program JEA pada slot kali ini telah disampaikan oleh Profesor Madya Muhammad Hakimin bin Yusof. Berkaitan bengkel pemantapan kewangan siri 2. Perkongsian yang disampaikan selama 3 jam di sini berfokus kepada modul kedua iaitu bengkel pemantapan kewangan siri 2. Melalui perkongsian ini, para usahawan baru atau lama dapat mengetahui cara bermula dalam perniagaan dengan cara modal sendiri melalui pinjaman atau kedua-duanya. Di sini bagi pemula, ia mula mendapatkan modal permulaan bagi kewangan terdapat dari agensi kerajaan maupun swasta. Agensi kerajaan sentiasa membantu usahawan kecil antaranya SME Corp, MARA, Tekun, SME Bank, PUMB. Manakala agensi swasta pula lagi banyak iaitu institusi bank bagi perniagaan yang sudah berkembang. Agensi kerajaan dan swasta mempunyai kelebihan masing-masing. Selain itu, jenis sokongan dari agensi untuk kewangan seperti pembelian harga tetap dan geran dan pinjaman bagi membantu memudahkan para usahawan dan kalangan pelajar dan atau orang awam. Ia juga memberi modal persaingan kepada para usahawan yang berpotensi. Ia juga turut memberi jenis sokongan dalam bentuk bukan kewangan seperti kursus, pemasaran dan peralatan teknologi. Ia juga turut meningkatkan pengeluaran dan kualiti produk yang dikeluarkan oleh para usahawan. Bengkel pemantapan kewangan siri 2 ini menjelaskan kepada pelajar atau para usahawan bagaimana untuk permohonan kewangan dan kenal pasti kenapa ditolak serta gagal. Jika borang permohonan lengkap, kebarangkalian untuk lulus itu tinggi. Para usahawan selalu menjadi masalah terhadapnya iaitu kewangan mereka semasa permohonan disebabkan nyata kewangan tidak lengkap dan skor projek yang diragui. Di sini juga melihat posisi peminjam dan lokasi perniagaan mereka. Selamat sejahtera, saya Primla Anadurai, nombor matrik saya A19A0793. Saya dari grup 9. Bengkel pemantapan kewangan siri kedua, kami telah mengetahui antara faktor pinjaman ditolak dari segi pinjaman kerajaan ataupun swasta. Ada mempunyai 5C. Pertama adalah karakter usahawan itu sendiri. Karakter dari segi potensi peminjam membayar balik dikira sebagai sejarah susah bayar utang. Sejarah kredit rekod dicek melalui sistem-sistem tertentu dengan menggunakan IC nombor pemohon. Kedua adalah kapasiti. Kapasiti adalah pendedahan kredit pemohon iaitu jumlah pinjaman sedia ada. Ketiga adalah komitmen penyam dalam perniagaan iaitu dikira jumlah modal. Seterusnya kolateral adalah cagaran bagi melindungi pinjaman iaitu aset takliyah, saham, insurans dan deposit tetap. Akhirnya condition. Kondisi bagi tujuan pinjaman dan persekitaran perniagaan semasa. Seterusnya ada beberapa perkara pihak bank mengetahui seperti kos projek, unjuran kewangan dan kedudukan aliran tunai. Dari kos projek akan menganalisis kos yang terlibat bagi yang dibiayai dan beberapa jumlah pinjaman diperlukan. Tambahan pula dari segi unjuran kewangan akan mengaji jumlah keuntungan dan juga jangka masa mendapat untung. Bukan itu saja, dari segi kedudukan aliran tunai pula akan menganalisis kemampuan bayaran pinjaman dan cara dibiayai. Dokumen yang wajib ada dalam perniagaan sama ada kecil atau besar. Jika tidak ada, dokumen penting ini menghadapi cabaran untuk sebarang membuat keputusan, masalah perancangan ataupun sukar melihat tahap prestasinya. Antara dokumen yang penting adalah aliran tunai ataupun buku tunai. Aliran tunai paling penting sebab elemen ini menganalisis rekod duit keluar masuk, juga melihat beberapa banyak harta dan sebagainya. Tambahan pula mengetahui siapa pengguna selain daripada pihak bank. Dari segi pihak dalaman mempunyai 3 elemen. Antaranya pemilik kita sendiri perlu tahu beberapa untung atau sumber pembiayaan dan mengetahui duit datang dari mana. Seterusnya pekerja juga nak tahu beberapa menguntungkan dan ada peluang tak menaikkan gaji atau tidak. Juga nak tahu ada bonus tahun ini atau tidak.
Manakala dari pihak luaran adalah bank dan agensi sokongan perniagaan iaitu pinjaman atau grant. Lembaga asing juga penting kepada penduduk. Pelapor juga nak tahu beberapa untung dan potensi dividen. Nama saya Pravindra, anak lelaki Ravichandran. Nombor metrik saya ialah A19A0791. Saya dari grup 3. Ada beberapa perkara yang penting perlu ada dalam penyata kewangan. Antaranya jualan atau hasil, kos sama ada untung atau rugi, dan aset sama ada aset tetap iaitu penggunaan mesin atau cash bayar beberapa atau orang hutang beberapa. Bukan itu sahaja, keperluan modal pusingan, penghutang, pemiutang dan modal juga maklumat penting dalam penyata kewangan. Tambahan pula, maklumat lain juga ada dalam penyata kewangan seperti kadar pemulangan, produktiviti, pergerakan aset, pergerakan tunai, prestasi perbanding industri. Bukan itu sahaja, aliran tunai, komposisi aset, semasa dan komposisi liability. Selain perekonan merupakan proses merekod urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan secara sistematik. Ini termasuk prestasi perniagaan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan. Kami telah mengetahui tentang proses perakaunan. Proses bermula dari dokumen asas ke jurnal, selepas ke ledger, selepas itu ke akaun untung rugi, akhirnya kunci kira-kira. Kami telah mempelajari proses merekod segala urusan yang berlaku dalam perniagaan dari pelbagai jenis seperti perniagaan milikan tunggal, perniagaan perkongsian, kelab dan persatuan, syarikat dan juga perkilaan. Usahawan perlu ada dokumen asas bagi mengelakkan sebarang masalah dan sebagai bukti dokumen tersebut. Antara dokumen asas adalah purchase order, invoice, nota hantaran, nota kredit, nota debit, resit dan bil tunai. Kesimpulannya, kami mengetahui dan meningkatkan ilmu baru tentang keusahawanan. Selain itu, kami juga mengenal pasti dokumen-dokumen penting bagi memulakan perniagaan. Akhirnya, kami juga memahami kepentingan aliran tunai dalam sesebuah bisnes sama ada besar atau kecil.